Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, tajuk perbincangan saya pada hari ini ialah mengenai fitnah atau penyakit fitnah yang sedang merebak dalam masyarakat kita hari ini, termasuk para pemimpin politik, dan sekarang ini saya lihat para agamawan pun mula dijangkiti penyakit fitnah. Dan kalau kita lihat saudara-saudari sekalian, fitnah ini merupakan satu penyakit. Ini bukan saya kata, tetapi ini yang seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah 2 ayat yang ke-10, di mana Allah mengatakan fi qulubihim maradun, fi dalam qulubihim hati mereka, maradun penyakit ini seperti mana yang Allah terangkan ialah penyakit dengki, penyakit menipu, penyakit bungkit janji dan sebagainya. Penyakit ini ada dalam hati seorang itu. Jika tidak dirawat, saudara-saudari, penyakit ini berbahaya kepada diri kita sendiri dan juga masyarakat, di mana virus, jadi virus dengki, virus mendusta dan sebagainya akan mengganas hati kita dan menyebabkan kita ini mengeluarkan fitnah kepada orang lain ataupun kepada masyarakat. Dan juga saudara-saudari, juga jika sekiranya kita tidak merawat penyakit kita ini, kita akan menjadi seorang yang menghadapi penyakit jiwa, penyakit mental, tidak dapat melihat kebenaran, tidak dapat mahu mendengar nasihat-nasihat orang. Ini seperti mana yang Allah nyatakan di surah 7 ayat 100, di mana tafsirannya, kami kuncikan hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar nasihat atau peringatan yang baik. Dan lagi satu, saudara-saudari, tentang bahaya fitnah ini. Penyakit fitnah ini jika menjadi satu wabak ataupun penyakit pandemik dalam masyarakat kita, ianya akan menghancurkan masyarakat kita sendiri, menghancurkan negara kita sini. Ini telah diberi ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah 7 ayat yang ke-96 hingga ayat ke-100. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah telah sebenarnya Allah memberi rahmat dan baik jika penduduk itu mempunyai sifat bertakwa dan beriman. Tetapi kebanyakan penduduk itu mempunyai sifat buruk, pendusta, tidak mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menghancurkan masyarakat tersebut setelah Allah memberi peluang kepada mereka, Jadi itu yang kita takuti berlaku. Satu, pertama, kita sendiri akan mendapat sakit jiwa atau mental illness. Keduanya, masyarakat kita akan hancur jika penyakit fitnah ini menjadi satu wabak atau pandemik. Jadi saudara-saudara sekalian, sebagai mendapat ilmu lanjutan, marilah kita sama-sama mendengar khutbah Jumaat yang saya katakan tadi, yang khutbah pada hari Jumaat pada 17 Rajab, yang menyatakan tentang isu fitnah. Dan dari khutbah ini kita dapat mempelajari satu, apa itu fitnah, cara mana fitnah merebak, implikasi fitnah kepada rakyat dan negara, dan apa yang kita perlu hayati. Itu apa yang kita dapat pelajari
daripada khutbah ini saya sedutkan perkara yang penting khutbah ini dalam masa 6 minit ya, dan 7 minit. Dan akhir pada khutbah ini sama-sama kita memikirkan apakah antidote, apakah ubat untuk merawat. Hadirin yang berbahagia, fitnah membawa banyak maksud. Antaranya membuat sebarang tuduhan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan seseorang atau pihak lain sehingga membawa kepada porak-peranda. Penyebaran fitnah, tuduhan palsu atau khabar angin pada zaman yang serba maju dan moden hari ini amat mudah untuk dilakukan melalui teknologi media massa, menerusi Facebook, WhatsApp, YouTube dan sebagainya. Ia sengaja diada-adakan bertujuan untuk mencetuskan fenomena yang mendatangkan keburukan kepada pelbagai pihak. Hadirin yang berbahagia, kini alam cyber sebagai tempat penyebar fitnah adalah didorong oleh sifat tamak, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Tambahan pula alam cyber adalah alam tanpa sepadan dan kos penggunaannya sangat rendah. Facebook, Twitter dan WhatsApp dan sebagainya antara medium yang seringkali digunakan untuk menyebarkan fitnah. Fitnah yang disebarkan secara serta-merta dan begitu pantas boleh mencetuskan permasalahan besar terhadap ummah. Contohnya, pemimpin-pemimpin masyarakat, organisasi, pentadbir-pentadbir masjid dan surau, pertubuhan parti-parti politik dan lain-lain kumpulan termasuk individu tertentu yang menggunakan internet untuk kepentingan diri sendiri dalam memperjuangkan kesinambungan agenda politik dan kepentingan mereka. Ada setengah pihak daripada mereka, tidak kira yang menyokong kerajaan ataupun di pihak pembangkang, sanggup menggunakan berita dalam talian untuk menabur fitnah, membuat tuduhan palsu dan hasutan bagi meraih keuntungan, bahkan melemahkan pihak lawan mereka. Hal ini akan mendatangkan pelbagai kesan buruk dan membawa kerosakan yang amat dahsyat ke atas masyarakat dan negara. Tanpa kita sedari, fitnah memecahkan perpaduan masyarakat hingga melahirkan golongan yang terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan dengan golongan yang mempertahankannya. Perpecahan ini secara tidak langsung akan merugikan umat Islam itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, bahaya fitnah atau adu domba juga boleh menghancurkan harapan rakyat kepada pemimpin yang sepatutnya menjadi contoh ikutan untuk mengharmonikan antara satu sama lain dalam mentadbir negara dengan lebih baik. Bahkan budaya fitnah mesti dihindari kerana ucapan dan tulisannya boleh melahirkan sangkaan dan persepsi salah, membawa kebencian, persengketaan sesama sendiri, serta mencetuskan permasalahan, membunuh identiti dan menyebabkan kehinaan kepada seseorang. Hakikatnya pembuat fitnah bukannya bimbang dengan kegagalan seseorang, tetapi sangat takut dengan kejayaan orang lain. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya tabiat tuduh menuduh dan memfitnah itu membawa kepada kehancuran sesama sendiri dan langsung tidak mendatangkan sebarang manfaat. Ia menyebabkan ketidakharmonian dalam kehidupan masyarakat kita hari ini, merosakkan hubungan silaturahim sesama umat manusia, timbulnya sifat dendam dalam diri manusia, dan kehidupan masyarakat menjadi huru-hara, bahkan ramai yang sengsara. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara-perkara berikut. Pertama, umat Islam perlu yakin bahawa menyebarkan fitnah berdosa besar dan melakukannya boleh menjerumuskan diri ke lembah kehinaan. Kedua, umat Islam hendaklah sedar
bahawa fitnah dan adu domba itu boleh memecah belahkan perpaduan dalam masyarakat dan akhirnya merosakkan sesebuah organisasi malahan kepada negara. Ketiga, umat Islam perlu sedar bahawa diam itu lebih baik. Kita bercakap apa yang perlu dan sebarkan hanya perkara yang mendatangkan manfaat sahaja. Keempat, umat Islam hendaklah sentiasa menjaga lisan dengan baik dan bijak supaya tergolong dalam kalangan orang-orang yang dilindungi Allah di dunia dan di akhirat. Kelima, umat Islam hendaklah berhati-hati dalam menerima sesuatu khabar berita yang belum pasti kebenarannya agar tidak terperangkap. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kita telah pun mendengar khutbah tadi. Izinkan saya mengingatkan kembali 5 perkara yang perlu kita hayati seperti mana yang diberi nasihat oleh khatib tadi. Pertamanya, sebaran fitnah ini adalah satu dosa besar yang menempah kita kepada neraka. Keduanya, fitnah itu menghancurkan, memecah belahkan perpaduan masyarakat. Ketiganya, bercakaplah apa yang perlu saja dan sebarlah maklumat yang penting saja yang beri kebaikan kepada umat. Yang keempat ialah orang yang menjaga lisan itu selalu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kelimanya tadi, jika kita menerima sesuatu maklumat, perlu kita lihat kesahihan maklumat itu, jangan kita sebarkan. Jadi itu 5 perkara yang perlu kita hayati. Seperti mana yang saya kata awal tadi, kita juga perlu melihat antidot ataupun ubat untuk merawat penyakit fitnah ini. Kalau boleh saya simpulkan ada 4 antidot ataupun 4 ubat. Pertamanya, kita perlu bertaubat dengan mendirikan solat taubah. Virus-virus yang ada dalam hati kita ini akan mati, insya-Allah. Keduanya, berdoa semoga saudara mara, sahabat, pemimpin-pemimpin juga bertaubat seperti kita. Dan ketiganya, oleh kerana fitnah, penyakit fitnah ini melibatkan masyarakat dan orang yang tertentu, kita perlu meminta maaf secara terbuka kepada mereka yang kita sebarkan atau kita fitnahkan. Dan keempatnya, memilih sahabat dan pemimpin yang tidak ada penyakit fitnah. Itu yang paling penting juga. Oleh kerana kalau kita pilih sahabat yang tak ada penyakit fitnah, kita tidak akan dijangkiti oleh penyakit fitnah. Jika kita pilih pemimpin yang tidak ada penyakit fitnah, kita akan menghalang daripada virus tadi, daripada disebarkan kepada masyarakat, yang menjadi satu wabak kepada masyarakat. Kerana pemimpin yang mempunyai sakit penyakit fitnah, ia akan menyakiti kepada masyarakat keseluruhannya. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.